Okey. So kita nak tengok sambungan dia. Baik, kita sambung balik. Um, so sekarang ni kita nak kenal dulu dua makhluk ni, okey, yang dinamakan attacker dan hacker. Kita nak differentiatekan dua makhluk ni dulu. So kenapa penting dua makhluk ni? Okey, first of all saya nak bagi korang faham satu benda. Kalau saya cakap satu benda yang agak negatif, sebenarnya bukan untuk mengajar lah. Dalam topik ataupun dalam kelas ni, DST 20083 ni, dia memang untuk apa orang kata, awareness. Bila kita cakap pasal awareness, kalau kita cakap pasal awareness dadah, agak-agak korang bercerita pasal apa? Bunga, benda yang cantik, benda yang bombastik, benda yang seronok untuk didengar? Tak kan? Mesti dia cakap pasal dadah. Dadah tu macam mana? Oh, dadah itu, dadah ini. Macam mana dadah ni dibuat? Macam mana ganja dibuat? Itu maksudnya benda negatif terpaksa didedahkan. Okey. So, sekarang ni, topik ni, dia ada dua alam. Satu, alam putih dan alam hitam. Senang saya bagi analogi. So, dalam masa yang sama, saya akan terangkan dua benda ni sekaligus. Akan dikenalkan dengan makhluk-makhluk yang jahat dan kita diajar supaya kita dalam keadaan makhluk-makhluk yang baik. Okey, supaya kita elak terjadi pada makhluk-makhluk seperti ini. So, siapa itu attacker? Siapa itu hacker? Apa mereka buat? Apa yang membezakan dua dua makhluk ni? Apa yang membezakan attacker? Apa yang membezakan hacker? Okey. Attacker ni kerja dia. So ini ada satu data. So kita panggil sini PC. Bila attacker dia buat kerja je, bila dia dilakukan operasi, data ni rosak. Okey, data ni rosak. So means bila dia buat kerja, dia attack. Bila dia attack, dia destroy, dia expose, dia alter, dia disable, dia curi, dia apa ni, dia cuba dapatkan unauthorized access. Maksud dia masuk uh, apa ni, dia cuba masuk juga dengan keadaan yang paksa. Sebab dia bukan yang dibenarkan, dia ni tak dibenarkan. Okey, so bila dia buat suatu benda tu, um, dia akan merosakkan semua data-data tersebut. Okey, so apa beza dia dengan hackers? Baik, hackers ni, dia ni lebih kepada um, manusia yang agak berpengalaman, ada skill komputer, mana expert lah. So secara teknikalnya, dia ni kerja dia, dia hack, dia cuba cuba pecahkan, dia cuba break. Okey, sini ada PC. PC ni ada something yang penghalang lah. Ini ada halang. Dia cuba breakkan halangan ni supaya dia boleh masuk. Bila dia masuk je, dia tak ada buat apa pun. Dia tak ada rosakkan, dia tak ada semua ni. Cuma dia apa ni? Dia cuma dapatkan akses untuk masuk ke dalam tempat tu. Kadang-kadang dia boleh dapatkan apa ni? Dia boleh dapat tengok apa yang ada dalam data tu. Okey. Hacker ni kerja dia selapis. Kerja hacker attacker ni nak dia pecah masuk dan dia rosakkan benda ni. Yang ni sistem okey. Ini sistem okey lagi. Tapi halangan dia dah pecah. Okey, ini adalah dipanggil hackers. Okey. Baik. So ada soalan? Nanti kita akan buka Q&A lagi. Okey. Kita nak tengok security threat. Apa itu threats? Threats ni adalah, bahasa mudah dia adalah apa? Kita panggil dia macam okey. Threat ni adalah ancaman. Ini adalah ancaman. Okey. Ancaman dan arti kata security. Okey. So security threats ni ancaman kepada boleh jadi dia ni ada potensi untuk merosakkan sistem atau data tu. Okey. Dia bermula dengan unauthorized access, orang yang tak dibenarkan masuk. Bila dia masuk, dia boleh rosakkan, dia boleh manipulate data tu. Bila dia masuk, mungkin juga
threat tu boleh ancaman daripada kerosakan, diubah ataupun disekat, orang yang sepatutnya masuk disekat. Threat ni boleh dikategorikan kepada dua, ancaman alam ataupun manusia sendiri, ataupun dipanggil deliberate or accidental. Memang sengaja, ataupun secara tak sengaja. Baik. So, kita nak tengok macam mana ni threat boleh terjadi. So, threat ni dia terbahagi kepada beberapa type yang melibatkan beberapa aspek. Yang pertama sekali malicious code. 1, 2, 3. Ini adalah dibuat oleh manusia, human, human. Dan yang ni adalah nature. Nature. So ini boleh jadi flood, gempa ataupun tsunami, dan lain-lain lah, berkait yang sewaktu dengannya. Baik. So, next, malicious code. Apa itu malicious code? Malicious code ni adalah program. Program yang direka supaya dia boleh pergi ke satu sistem dan dia boleh manipulate sistem tu. Program tu boleh dibagikan kepada beberapa jenis. Virus, worm, trojan horse, ataupun backdoor activity. Backdoor activity ni tak semestinya software lah. Kadang-kadang itu adalah tindakan manusia itu sendiri. Once inside your environment, malicious code can enter network drive and propagate. Bila dia masuk dalam environment ataupun dalam sistem kita tu, malicious code ni dia akan dia akan masuk kepada network tempat-tempat lain dan dia akan lakukan kekacauan. Dia ni juga boleh jadi dia boleh juga buat something like overload mail. Email tu jadi overload, jadi macam bertambah-tambah emailnya datang. Dia boleh curi data, dia boleh buatkan password kita dicuri. Kadang-kadang kita tak perasan benda tu. Pernah dengar kan, orang ada Facebook kena hack. Itulah kerja dia. Dan juga data kita hilang, di-format. Itu adalah antara kerja-kerja malicious code. Malicious code ni terdiri daripada beberapa benda ni. Ini antara sajanya. Dia boleh datang dalam bentuk Java applet, Active Control. Ini semua dalam bentuk Windows. Java ni untuk sistem web. Active Controls ni dalam sistem update Windows kita. Scripting language tak kisah apa saja, programming. Browser plugin ni yang kita buka Chrome. Kalau contohnya kita buka Chrome, contoh ini antara contoh Chrome, browser yang kita selalu pakai, ataupun Mozilla. Mozilla lebih Z pula. Mozilla ni browser, so dia ada plugin. Dia ada plugin. Plugin dia ni, contoh kita nak suruh download video YouTube. So kita install plugin dalam Mozilla atau Chrome ni, dia boleh buat untuk kita. Dan juga push content. Push content ni benda yang macam kita tengok pop-up content yang iklan-iklan yang datang. Contoh itu push content lah. Baik. Apa itu hacking? Hacking ni activity of using computer to access information stored on another computer. Hacking ni hacker lah. Hacker tu pembuat. Hacking ni activity. This is activity. So siapa hacker? Hacker adalah pembuat.
pembuat. Sambung ke bawah. Okey. So hacker ni lah dia buat apa? Dia buat hacking activity. Apa dia buat? Dia akan akses ke data yang disimpan, dalam komputer yang lain, bukan komputer dia lah. Dia di sini. Okey, di sini dia cuba, ini tempat dia, dia cuba masuk ke PC yang satu lagi untuk dapatkan data tu. Okey, without permission, tanpa ada kebenaran daripada orang tu, pemilik A ni adalah hacker, dia cuba masuk ke komputer A. So dia cuba spreadkan virus semua lah. Dia cuba masukkan virus. Macam mana aku nak lukis virus ni? Boleh lah macam ni. Gitu dia cuba masukkan. Cantik lah lukisan ni. Okey. Hackers ni adalah cyber criminal. Okay, this is the cyber criminal. Hacking adalah aktiviti yang dikategorikan sebagai cyber criminal. Okey, bila dia dikategorikan sebagai cyber criminal, dia ada motivation. Dia ada motivasi lah. Dia ada penggerak. Dia ada penggerak untuk dia lakukan benda tu. Contoh, hacker ni nak dapatkan dalam komputer ni ada duit, ada money, ada RM. So dia cuba dapatkan duit. Sebabkan protes, sebabkan cuba dapatkan data saja, spy, nak dapatkan data. Ataupun dia juga boleh jadi fun. Itu adalah sebab-sebab motivasi yang dia dapat oleh hacker ni untuk buatkan cyber criminal. Okay, so ingat. Okay, lagi tak? Okay, so apa yang selalu hacker guna? Teknik mana yang selalu hacking ni? Teknik apa yang hacking guna? So hacking ni bukanlah nature semata-mata. Sebenarnya hacking ni nak kata nature ni bukan nature yang semula jadi. Sebenarnya dia nampak semula jadi. So dia buatkan sistem tu rosak secara semula jadi. So macam mana? Macam ni nak buat. So dia buatkan macam orang tu tak sedar ataupun kena pukau. Dia panggil social engineering. So dalam nak masukkan jarum dia tu, dia mesti lepasi tahap keselamatan. So tahap keselamatan tu kalau melibatkan manusia, dia kena buat ini. Kalau social engineering, dia kena lepas pagat tu. Contoh ini polis. Okay, so dia kena lepaskan polis ni dulu. Kalau dia lepas polis ni, so maksudnya dia dah boleh masukkan. Bila dia lepas, dia boleh masukkan ke dalam data yang dia nak tu. Ni semua ni. Maknanya dia masukkan semua ni. Okey, dia masukkan semua ni. Alat-alat yang dia bawa untuk dirosakkan ataupun dia manipulate data situ. Okey, so apa yang dia bawa ni? Botnet, browser hijack. Okey, ini semua alat dia. So satu-satu ni panjang juga cerita dia sebenarnya. So nanti kita tengok bila ada masa sesuai, nanti kita akan tengok. So kita tengok natural disaster. Mudah. Ini benda yang tak boleh dielakkan. Sekali dia berlaku, tak ada siapa yang boleh halang. Ini kerja Tuhan. So jangan nak kata salah Tuhan. Ini memang dia berlaku atas kehendak alam. Siapa yang ada di alam ni? Siapa yang diamanahkan jaga alam ni? Kita lah. So kita yang buatkan nature disaster ni terjadi dengan teruk. Okey, Tuhan dah tetapkan semua apa yang ada dalam dunia. So nature disaster ni adalah berpunca daripada kita juga. Okey, so pencuri, of course pencuri ni adalah benda yang salah. Ni illegal, benda yang salah. So ini adalah crime juga. So mencuri ni tak kisahlah dia mencuri macam mana, curi mesin ATM pun dia dipanggil curi juga. Okey, kita stop di situ. Kita akan sambung.